Tajuk wasiat bagi pelajaran darjah 6 dalam tajuk wasiat. Untuk syarat yang ketiga tu syarat musabihi. Musabihi ni apa? Ingat lagi tak? Musabihi ni membawa maksud barang atau harta yang diwasiatkan. Contohnya harta, duit, barang-barang yang berharga dan sebagainya, barang kemas. Okey. Dia mesti ada lima syarat. Syarat yang pertama, boleh pindah milik kepada orang lain. Contoh dia bagi kat situ, contohnya ladang, rumah, wang tunai, boleh dipindah milik. Kereta contoh. Perkara kedua, perkara yang halal. Contoh yang dibagi kat situ seperti membaiki masjid. Abah dah tua dah ni, nanti kalau misal kata abah dah tak ada, tolonglah bagi sedikit daripada harta abah kepada masjid tu untuk diperbaiki, untuk digunakan kepada benda-benda yang bermanfaat. Tak boleh kepada benda-benda yang berbentuk maksiat. Okey. Yang nombor 3, harta yang boleh memberi manfaat. Contohnya rumah, kereta, barang kemas. Itulah yang boleh memberi manfaat. Habis kalau misal kata dia nak bagi benda-benda yang tak bermanfaat, saya rasa tak perlu diwasiatkan lah. Tapi ada juga orang nak mewasiatkan, contohnya bergunakan duit ni, dana ni untuk buat jalan raya. Bila jalan raya tu, setiap orang yang lalu lalang menggunakan jalan tu, si mati ni akan mendapat pahalanya. Okey. Yang untuk nombor 4 tu dia kata harta tersebut milik orang yang membuat wasiat. Bukan harta orang lain tau, harta dia. Akhir sekali yang nombor 5, tidak melebihi 1/3 daripada harta. Jika melebihi 1/3 daripada harta, hendaklah mendapat izin waris yang mempusakai. Syarat bagi lafaz ijab dan kabul. Pertama dia kata ucapan beri ataupun ijab yang bertujuan memberi wasiat selepas kematian. Dia bagi tiga cara. Sama ada secara terus terang. Yang pertama, secara terus terang tu membawa maksud lafaz soreh. Saya wasiatkan kepada kamu 1/3 harta saya selepas saya meninggal. Itu namanya lafaz soreh. Sebut pakai mulut. Okey? Kalau lafaz soreh je awak kena ingat, sebut pakai mulut. Yang cara yang kedua, secara sindiran ataupun kinayah. Contohnya saya kata, awak berhak kepada harta saya selepas saya meninggal. Itu namanya macam sindiran. Yang nombor 3, secara bersurat, ada hitam putih, perjanjian, termasuk ucapan sindiran yang memerlukan kepada penjelasan wasiat, sama ada secara soreh ataupun kinayah, tapi secara bersurat. Okey. Yang nombor 2 pula syarat dia, ucapan terima qabul tu, menerima wasiat tu oleh penerima wasiat selepas pewasiat meninggal, seperti jawab penerima wasiat, saya terima. Okey. Syarat kecil dia. Yang nombor 1, tidak sah menerima dan tidak sah menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal. Sebelum dia meninggal, kita tak boleh menolak, tak boleh menerima. Ingat tidak sah menerima. Jangan pula masa orang tu cakap, dia belum habis dia cakap, saya terima. No, tak boleh. Dia kena tunggu. Tidak sah kalau menerima pada waktu tu. Tidak sah menolak ataupun tak nak, saya tak mau langsung tu. Tak boleh menolak, tak boleh terima pada masa sebelum pewasiat meninggal. Nak cakap saya terima selepas dia meninggal dunia. Jadi kalau dapat berwasiat dah, walaupun awak tahu awak ada waris, kalau tak ada waris lagi perlu berwasiat. Okey. Nombor 2, mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia wafat, dia dah berwasiat kepada sahabat-sahabatnya, kepada anaknya. Contoh.
Nombor 3, dapat menyumbang harta kepada waris yang layak mendapat, yang tidak layak mendapat pusaka. Contohnya anak angkat, contohnya saudara yang paling rapat dengan kita, contohnya. Nombor 4, dapat mengingatkan waris dengan peranan dan tanggungjawab kepada agama. Itu yang penting, mengingatkan waris. Nombor 5, mengelakkan perbalahan antara waris. Jadi kalau kita sekadar mendapat wasiat, kita jangan rebut untuk bahagian harta fardu dan juga asobah. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.